Saya ada baca satu berita ini. Razi dakwa punyalah banyak respon dari menteri-menteri. Dia petikai kenapa PMX minta Gabeno Bank Negara jawab. Bila kita melancarkan NETR, Pelan Peralihan Tenaga kan, memang ada lonjakan pembelian saham kemasukan pelabuhan asing. Bila ringgit atau mata wang jatuh, kita naik kadar faedah. Kita hadapi masalah kejatuhan nilai ringgit yang juga menimpa yen Jepun, renminbi China dan semua currency mata wang negara ASEAN melainkan Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak respon terhadap Razi Jidin. Kalau hampa perasan, daripada bermulanya daripada mata wang kita jatuh daripada RM4.79 kepada RM4.80. Oh, Razi Jidin ni dia punya serang Anwar Ibrahim, dia punya serang kerajaan, memang kau-kaunya. Dan dekat media sosial dia memang view kau-kau lah. Dan baru aku tahu kenapa Razi Jidin ni dia petikaikan sangat kewangan ni mata wang kita ni. Kan? Cara dan budaya Razi Jidin ni memang nak kerajaan naikkan OPR. Tapi tak apa. Sekejap lagi aku akan bawa bersama-sama dengan hampa seorang aktivis dan seorang, dia ni daripada Ayuh Malaysia di bawah Rafizi Ramli, memang dia yang handle. So dia yang respon terhadap kenyataan video Razi Jidin. So Razi Jidin koyak, Razi Jidin balas balik kenyataan yang seorang aktivis, sedangkan Menteri Kewangan, Timbalan Menteri Kewangan, Gubernur Bank Negara dah jawab. Tapi dia nak jawab yang aktivis rakyat hak biasa-biasa ni. Nampak sangat Razi Jidin pun memilih bulu. Jadi tak apa, aku akan bawa lagi dengan seorang aktivis ni. Dia, hampa boleh tengok lah lagi dekat sosial media Razi Jidin sendiri. Hampa boleh pergi cari dekat TikTok kan, dekat Facebook dia kan. Hampa boleh tengok respon dia. Dan hampa boleh tengok hampa boleh fahamkan balik dengan aku punya seorang pemuda daripada Ayuh Malaysia ni respon. Dan aku akan bawa pula jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim soal ringgit jatuh ni. Sebab hari ni barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim berpeluang di dalam program Jelajah Madani apa macam tu lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada buat soal jawab dan dia jawab soal mata wang ringgit yang jatuh ni. Dan untuk pengetahuan hampa, aku pun baru tahu cerita hampa. Okey, Perikatan Nasional dia ada melancarkan Menteri Kabinet Bayangan Perikatan Nasional. Kabinet Bayangan Perikatan Nasional. Itu yang aku tak boleh belah. Dia terlalu sibuk dengan mata wang ringgit sekarang ni. Bukan sebab apa geng. Rupa-rupanya Razi Jidin adalah Menteri Kabinet, Menteri Kewangan Bayangan. Aku tak boleh belah lah. Rupa-rupanya Razi Jidin adalah Menteri Kabinet Perikatan Nasional yang bayangan punya. Jadi sebab tu dia troll lah Anwar Ibrahim kau-kau punya. Dia troll. Kalau hampa tengok video dia yang pertama, mungkin video tu mungkin dah kena sekat ke apa, aku tak pasti. Tapi kalau hampa perhatikan, dia punya troll Anwar Ibrahim ni, dia punya troll video-video yang Anwar Ibrahim yang sebelum-sebelum ni kan? Rupa-rupanya ada sebab lah. Rupa-rupanya dia ada rasa dia tu Menteri Kabinet, Menteri Kewangan. Tapi bayangan je lah kan. Itu yang tak boleh belah kali. Jadi tak apalah, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat ni. Dan respon terhadap Razi Jidin. Ini sebab kemaruk kuasa tapi dia tak dapat kelayakan. Lepas tu dia memang dia tak layak. Dia menjadi Menteri Pendidikan pun hancur. Sehingga guru-guru pun sampai tak tahu prestasi kanak-kanak budak-budak sekolah ni level mana. Sebab bila UPSR dihapuskan, PT3 pun dihapuskan. Hanya ada SPM saja. Jadi cikgu-cikgu pun ada buat luahan soal penghapusan SPM lepas tu PT3. Jadi tak apalah, jom kita dengar yang respon kepada Menteri Kewangan Bayangan. Jom sama-sama kita dengar. saya ada baca satu berita ini. Razi dakwa Punyalah banyak respon dari menteri-menteri. Dia petikai kenapa PMX minta Gabeno Bank Negara jawab. Takkan masih bitter dengan Tambun? Tarik balik! Sabar! Tarik balik! Respon saudara Razi Jidin terhadap kenyataan saya, betul cara bangkakan saudara selaku Menteri Bayang-Bayang Kewangan Perikatan Nasional. Ini semua dah dijawab oleh beberapa menteri-menteri kita. Untuk jangka masa pendek,
Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah dah jawab. Petunjuk daripada jawatan kuasa FOMC Amerika Syarikat menunjukkan kitaran kenaikan OPR di Amerika Syarikat akan berakhir tak lama lagi. PM pun dah jawab dari semasa ke semasa. Antara kaedah jangka masa pendek yang digunakan masuk penggunaan mata wang tempatan dalam perdagangan dua hala. Tak cukup dengan itu. Untuk jangka masa panjang, Menteri Ekonomi Saudara Rafizi Ramli telah pun beritahu fokus jangka masa panjang adalah pada perstrukturan semula ekonomi dan juga fiskal. Ini adalah berpunca daripada market industri atau barangan dagangan kita yang sebenarnya sudah tepu. Manufacturing value added kita dari 2004 sehingga 2019 menunjuk dari 30% ke 21% berbanding dengan GDP. Sebab itu kerajaan Madani fokus pada sektor high growth, high value yang boleh tingkatkan demand ringgit. Contohnya NETA. Bila kita melancarkan NETA, pelan peralihan tenaga kan, memang ada lonjakan pembelian saham kemasukan pelabuhan asing kerana dia rasa excited. Yang ini adalah sektor-sektor yang mereka rasa di masa akan datang memberi pulangan lebih besar. Dan kedua berkaitan dengan fiskal, termasuk rapatkan jurang antara hutang dan pendapatan dalam balance sheet negara. Sudah pasti kesannya akan dirasai dalam jangka masa panjang. Kalau saudara nak buat check and balance dengan baik, bangkang perkara-perkara ini dengan konstruktif, bukan menjual sentimen. Betul kan? Setuju? Memang Perikatan Nasional memang betul-betul sekarang ni kan dia pakai bijak menggunakan media sosial. Mereka punya main sentimen tu kau-kau punya. Bermulanya pelancaran beras madani. Tahu mana mereka main? Mereka mainkan sentimen beras madani. Lepas tu habis tu lepas ni beras tempatan dah tak ada lah. Sedangkan sistem beras tempatan tu daripada dulu berapa puluh tahun yang lalu sistem dia. Sekarang ni contoh macam kita ambil berahan. Apabila ada dua harga, pengilang dia pun dah dapat macam subsidi. Tetapi kalau dia packing beras tu mengikut import, dia pun untung lebih. Jadi apabila dia ada dua agihan tu yang dia pun boleh tipu. Aku dah buat video respon pasal beras Tapi aku nak berkongsi soal ringgit ni. Kan? Macam soal ringgit aku dengar pelbagai. Dia ni orang ekonomi tapi dia bukan mana-mana parti politik. Apabila dia semak satu demi satu, semak, alhamdulillah. Pertumbuhan negara kita okey, lepas tu inflasi kita okey, semua kita okey. Dan aku ada baca satu macam dia ni lebih kurang macam penganalisis ke ataupun pakar ekonomi lah, tapi dia duduk macam di luar negara. Lepas tu dia macam dia keluarkan kenyataan soal ringgit Malaysia. Lepas tu dia kata antara negara jiran kita Indonesia, Thailand, dia pun dah ubah satu sistem untuk tahun ni, tahun depan, lagi beberapa tahun, macam 2 ke 3 tahun. Thailand dan juga Indonesia depa ni agak terbeban supaya tahun yang keempat, tahun yang kelima depa ni selamat daripada kegawatan ekonomi ke ke mata wang depa ke apa semua kan. Sekarang ni depa tengah buat satu pelaburan diam. Satu pelaburan macam secara diam-diam. Berbeza dengan negara kita masih mengekalkan cara yang lama, sistem yang lama. Tambah-tambah memang dia kata daripada Bank Negara Malaysia sistem cara yang lama. Kan? Lepas tu banyaklah yang aku baca dia punya penulisan dia, graf dia, banyak graf dia kan. Tapi kita pun setuju juga kan. Tapi sebab tu salah satu yang aku setuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dia nak gunakan untuk kita berdagang macam sesama negara-negara jiran kita dengan mata wang sendiri. Kita tak perlu guna US dollar. Apabila kita terlalu bergantung dengan US dollar, US dollar untung kan, Amerika Syarikat untung sangat besar. Tapi apabila perancangan kerajaan hari ini nak macam menggunakan mata wang Thailand, baht dengan ringgit, kita direct. Kita tak perlu masuk ke US dollar tengah-tengah. Jadi kita akan dapat dengan kos yang murah. Jadi tak apa jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim soal ringgit Malaysia. Bila ringgit atau mata wang jatuh, kita naik kadar faedah. Kita hadapi masalah kejatuhan nilai ringgit yang juga menimpa yen Jepun, renminbi China dan semua currency mata wang negara ASEAN melainkan Singapura.
Apa langkah yang kita ambil? Kita ada pilihan. Orang-orang yang tegur kita soal nilai ringgit, dia minta kita selesaikan. Ada cara selesaikan yang ditentukan oleh semua pakar-pakar kewangan antarabangsa. Bila ringgit atau mata wang jatuh, kita naik kadar faedah. Tapi kita bincang juga, walaupun ini bidang kuasa bank negara, kalau naik kadar faedah, yang pinjam pinjaman untuk kenderaan, pinjaman rumah, peniaga-peniaga kecil yang pinjam dari bank, semua naik jumlah hutang mereka. Semua akan naik. Jadi kadang-kadang untuk saya, apalagi untuk bank negara, dia kena fikir nak kuatkan ringgit dengan naik OPR kadar faedah, ataupun nak imbangi supaya ringgit jangan terlalu jatuh dan peniaga-peniaga dan peminjam tidak terbeban dengan hutang yang bertambah. Kalaulah katalah satu keadaan seperti mana kita hadapi dulu 98, ringgit jatuh, inflasi mencongak naik ke atas, pelaburan terhenti, dalam keadaan begitu apa pilihan? Naiklah kadar faedah. Tapi sekarang ini ringgit turun, inflasi turun, pelaburan naik besar. Fikirkan, tengok, tahun 2023 pelaburan tertinggi dalam sejarah Malaysia. Ini suatu keadaan pencapaian luar biasa. Ini bukan kerja Anwar, ini kerja seluruh tim pasukan kita. Bukan saja menteri-menteri, termasuk Menteri MITI, ya, tetapi juga pegawai-pegawai. Ada orang kata pelaburan ini maknanya MITI, Matrik, betul, dan juga Kementerian Luar. Kerana semua ini menyebabkan orang yakin politik Malaysia stabil, dasarnya jelas. Dan bila politik itu stabil, dasar kita jelas. Dasar ekonomi apa? Ekonomi mana ni? Apa dia? Transformasi digital, penekanan tentang security makanan, transisi tenaga. Bila kita sebut ini semua, orang nak melabur, dia tahu dasar kita, dan dia tahu dasar ini kekal insya-Allah sekurang-kurangnya untuk 4 tahun lagi sehingga pilihan raya akan datang. Dan ini menyebabkan InsyaAllah pelabur menaruh keyakinan. Okey, geng. Kita boleh tengok kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau setakat kan, banyak sangat-sangat aku baca, kalau setakat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Gubernur Bank Negara, kalau setakat dok nak jaga tekak depa, dok nak jaga apa yang kira orang kata popularnya kan, benda-benda perkara-perkara popular, memang dia naikkan dah. Dia tak, ni lah, andai kata dia nak jaga ringgit yang ditrol oleh rakyat Malaysia, kan, senang je naikkan OPR, kan, naikkan setaraf dengan US dollar. Rakyat maki kerajaan, tapi mata wang okey. Sekarang ni hampa nak mata wang kita, kan, stabil ke, jatuh ke, ataupun hang nak bebanan yang kita duk bayar dekat bank tu teruk. Kita nak yang mana satu? Jadi sebab tu kan, setiap kerajaan mana-mana pun, kalau apabila dinasihati naikkan OPR, akan dinaikkan. Tapi pakar-pakar ekonomi macam di dalam Bank Negara Malaysia, di dalam kerajaan pun, mereka pun tahu, mereka boleh berfikir, mereka pun tahu kemampuan kerajaan. Kan? Jadi sekarang ni itulah, kalau nak sangat, memang fokus sangat soal ringgit dolar, naikkan dah. Naikkan OPR. Bagi hak yang mana entah hak yang duduk menjerit soal duit jatuh apa semua, hutang apa pun tak ada. Kan, hutang apa pun tak ada, lepas tu duduk menjerit. Kan, padahal orang yang tak menjerit, yang tak ada kena-mengena dengan politik, duduk terbeban. Sebelum ni duduk bayar rumah, duduk bayar kereta 1,000 sebulan, tahu-tahu dah naik RM2,000, RM1,200 sebulan. RM200 oh naik. Kan? Itulah hak yang perbezaan, tambah-tambah pula waktu musim PKP. Bila OPR turun sampai 1 pound lebih.
Waktu tu rakyat ni berpusu-pusu, walaupun musim PKP, musim duduk rumah, rakyat berpusu-pusu buat pinjaman, buat loan. Tiba-tiba nak ambil apa, mereka duk bayar berapa ratus je sebulan, tiba-tiba OPR makin naik balik. Naik balik 1.25, lepas tu naik 1.5, 1.75, lepas tu naik 2.0, 2.5, 2.25, lepas tu 2.5, 2.75, sekarang 3.0. 3.0 ni adalah normal. Sebelum COVID melanda negara, OPR duduk di level 3.0 ataupun 3.25, 2019. Kalau tak silap aku 2017, 2018, 2019. Kita duduk di level tu. Jadi sekarang apabila semua dah pulih kembali seperti mana sebelum COVID, semua makin macam orang kata apa, kemelesetan ekonomi waktu apa musim COVID, makin pulih, negara pun berpendapatan apa semua dah ada balik, semua stabil. Of course OPR akan naik balik level sebelum COVID dulu. Jadi sekarang ni alhamdulillah. Hanya mata wang ala beza tu kita fikir-fikir balik lah kan. Kalau kita berdagang dengan, kita ambil keperluan kita ni daripada mana? Thailand, Indonesia, China. Tiga ni memang banyak. Anda kata bawang, beras memang daripada India. Kalau tak silap daripada India belum ada lagi berdagang sesama mata wang sendiri. Masih kalau tak silap masih menggunakan US dollar lagi. Dia ada perantaraan dia tu kena masuk juga US dollar. Jadi barang daripada India mungkin kita akan rasa terkesan sikit. Tetapi kalau barang daripada Thailand kita tak rasa sangat. Barang daripada China jual benda 20 sen, 30 sen. Jual barang sampai berapa belas ringgit sedangkan tak masuk akal. Kita pergi beli kat dalam Malaysia yang betul-betul daripada luar negara lain 60, 70. Beli barang daripada China 12 ringgit, 13 ringgit. Jadi itu orang kata function de-dollarization ni. Aku nak sebut orang bayar. Jadi inilah sedikit perkongsianku soal Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soal mata wang. Dan alhamdulillah pelaburan kita masuk. Lepas tu rakyat ada pekerjaan. Rakyat ada juga mencari sumber pendapatan. Alhamdulillah, bukan senang. Dan hutang negara tak naik-naik. Jadi itulah alhamdulillah hutang negara tak naik-naik. Itu hak paling-paling kena bersyukur wahai rakyat Malaysia. Supaya anak-anak cucu-cucu kita yang akan datang tidak mewarisi hutang-hutang yang dibuat oleh kerajaan sebelum ni. Bukan senang nak memerintah negara tanpa menaikkan hutang negara. Jadi terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.